Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita malam. Pemimpin Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP terus membuktikan dalam membawa perubahan bagi menghadapi cabaran yang dihadapi oleh rakyat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ini jelas dilihat apabila SUPP dapat menawan kembali Miri dan Bintulu, terutamanya kawasan Tanjung Batu. What is so sweet is this. SUPP sapu semua Miri. Miri sapu, Pugut ambil balik. Kota Senadi there, and also Piasa. We sapu all Miri. And then we also took back Bintulu. Orang kata Tanjung Batu kuat macam batu, tapi SPP datang sana, batu pun pecah. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian persidangan perwakilan SUPP yang ke-25 di Dewan Saati pada Sabtu. Premier Sarawak menambah SUPP juga turut mendapat kepercayaan penduduk di kawasan Sibu di mana kawasan Bukit Asek yang telah menjadi sebahagian daripada pelan jangka panjang akan dibangunkan semula. Katanya lagi pembangunan dan perkhidmatan di kawasan tersebut juga akan dipertingkatkan. Seterusnya, dua beradik yang tidak mempunyai kad pengenalan sejak kecil, Johns Biji dan Amastasia Biji, kini boleh menarik nafas lega selepas akhirnya memiliki dokumen penting itu. Lebih bermakna apabila Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah sendiri menyerahkan kad pengenalan itu kepada mereka dalam sesi ringkas di Kuching pada Jumaat. Menurut Datuk Seri Fatimah, kedua kad pengenalan adik-beradik yang berumur 23 dan 26 tahun tersebut telah didaftarkan melalui prosedur daftar lewat kad pengenalan di LKP di Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi apabila saya berhubung dengan pengarah Jabatan Pendaftaran Negeri Sarawak, maka beliau kata boleh diatur. Jadi yang diperlukan ialah untuk membuat daftar lewat kad pengenalan atau singkatannya DLKP, DLKP. Dan prosedurnya lebih ia memakan masa, tidak seperti masa kita membuat kad pengenalan biasa apabila seorang itu mencapai umur 12 tahun ya. Datuk Seri Fatimah berkata dengan adanya kad pengenalan diri, beliau berharap kedua adik-beradik tersebut dapat menikmati kemudahan seperti orang lain dari segi pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Beliau menegaskan akan mengambil berat perihal pembayaran gaji untuk keduanya supaya tidak lagi berlaku penindasan pengurangan gaji kerana tidak mempunyai kad pengenalan diri seperti sebelum ini. Sementara itu, Johns dan Amastasia ketika ditemu bual berkongsi kesukaran dihadapinya apabila tidak memiliki MyKad. Rasa sedih, cabaran dia banyak. Boleh bagi contoh tak? Contoh macam kita nak pergi keluar, kita rasa kita tidak percaya diri. Pernah kena tahan jam pihak berkuasa kah sebelum ini? Nah, Dekat mana tu? Boleh cerita? dekat tempat saya diam pun pernah juga. Beberapa kali mereka tahan sampai mereka cakap kalau kamu tak ada IC lain kali kami orang tangkap. Mereka rancang supaya dapat buat comeback supaya lebih membaik lagi lah. Kalau mau pergi mana-mana, pergi kerja, memang fikir nanti mesti ada polis semua. Kemudian lagi pun masa kerja kan, kalau ada orang cek masa sekarang kan ada COVID lah. Ada masa saya mau sewa bilik macam tu, dia cakap minta punya IC. Kemudian saya tidak ada IC tapi ada sejarah. Kamu betul orang Malaysia sini? Tidak nampak macam Malaysia pun. Dia cakap saya cakap, tapi ini saya punya sejarah. Sejarah boleh tengok.
Kedua-dua adik-beradik itu turut menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada pihak kementerian yang membantu dalam membolehkan mereka mendapat MyCard. Selanjutnya, sesi pratonton persembahan kebudayaan kontijen Maksak Sarawak ke Festival Kesenian Maksak peringkat kebangsaan telah berlangsung di Dewan Suara Kuching baru-baru ini. Sesi pratonton yang dikelola oleh Majlis Seni Sarawak MSS itu merupakan sesi pendedahan dan persediaan kejohanan Maksak Malaysia Game 2022 Festival Kesenian pada 26 hingga 29 Mei 2022 yang berlangsung serentak dengan kejohanan Maksak Games 2022 Tenping Bowling di Ipoh, Perak pada tarikh tersebut. Sesi pratonton yang dikelola oleh Majlis Seni Sarawak MSS itu merupakan sesi pendedahan dan persediaan kejohanan Maksak Malaysia Games 2022 Festival Kesenian pada 26 hingga 29 Mei 2022 yang berlangsung serentak dengan kejohanan Maksak Games 2022 Tenpin Bowling di Ipoh, Perak pada tarikh tersebut. Dalam majlis sama, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan merangkap naib yang di-Pertua Maksak Sarawak dan Pengerusi Jawatankuasa Sukan dan Rekreasi Maksak Sarawak, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki berkesempatan menyerahkan bendera kontijen Maksak Sarawak kepada pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak selaku pengerusi acara Festival Kesenian Maksak Sarawak, Awang Putra Yusri Awang Rizwan, dan kepada pengurus besar Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra selaku pengerusi Sukan Tenpin Bowling Maksak Sarawak. Dalam ucapannya, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar berharap semua peserta memberikan persaingan yang sengit dan berjuang dengan semangat yang tinggi dalam usaha menaikkan imej Sarawak dan jabatan masing-masing. Dalam masa yang sama, beliau memberitahu bahawa pelantikan pengerusi Sukan Maksak Sarawak ini merupakan kesinambungan di dalam usaha yang berterusan memastikan pembangunan sukan yang lebih berdaya saing demi meningkatkan kecemerlangan dan kegemilangan sukan Maksak Sarawak dengan gabungan usaha sama yang lebih mantap di antara agensi kerajaan dan ahli-ahli gabungan Maksak Sarawak. Keperkembangan berikut. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU menanggung kerugian sebanyak RM332,000 akibat perbuatan vandalisme yang direkodkan sejak tahun 2020 hingga Mei 2022. Sambungan itu, satu perjumpaan khas antara DBKU, Polis Diraja Malaysia PDRM, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dan pihak Diacorp Security telah diadakan bagi membincangkan usaha menangani gejala sosial itu. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, gejala vandalisme yang melibatkan harta benda di Bandaraya Kuching semakin membimbangkan sejak kebelakangan ini. Gejala laku musnah ataupun vandalisme yang melibatkan harta benda awam dan kemudahan awam seperti menabur serbuk pencuci ke dalam air pancut fountain seperti yang berlaku di Kuching Waterfront baru-baru ini, serta kemusnahan merosakkan penutup parit, manhole cover, papan tanda jalan, memusnahkan railing jajantas dan di tepian sungai, serta merosakkan tempat duduk dan bumbung perhentian bas awam, merosakkan lampu taman, lampu jalan, membakar pokok-pokok yang ada di tepi-tepi jalan di taman-taman di kawasan BKU, merosakkan bangku di taman awam serta merosakkan tong sampah, serta ada yang dibakar tong sampahnya, serta juga berlaku kecurian pada bunga-bunga dan hiasan landscape yang disediakan oleh DBKU meningkat sejak akhir-akhir ini dan semakin meruncing serta membimbangkan pada pihak kita di DBKU. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Dewan Undangan Negeri Dut Sarawak Kuching pada Jumaat. Justru katanya tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang terlibat dengan aktiviti tidak bermoral bagi menangani kes-kes salah laku yang boleh mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya, keluarga dan juga masyarakat. Untuk menyeru pada warga Kota Kuching dan termasuk orang ramai sekiranya dapat melihat kejadian itu pada masa tertentu untuk membuat laporan kepada pihak DBKU dan pihak berkuasa termasuk pihak polis. Sekarang ini kita dibekalkan semua orang ada handphone, kita boleh mengambil gambar kejadian yang berlaku on the spot. Kerana lebih baik kalau boleh sekiranya kita nak mengelakkan kejadian ini, kalau boleh individu tersebut ditangkap secara caught red-handed,
kita ambil gambar mereka melakukan kejadian tersebut dan buat laporan kepada pihak yang berwajib. Dengan kata lain, kita minta orang ramai menjadi mata dan telinga kepada khasnya kepada pihak DBKU untuk memastikan bahawa kita dapat menangani fenomena vandalisme ini. Dalam hal itu, beliau juga menyeru para ibu bapa agar memainkan peranan dalam membimbing keluarga mengenai kesedaran sivik di kalangan generasi muda. Dalam hal itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang Loh Kechiang berkata, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS merupakan pilihan terbaik untuk menjaga negeri ini serta kebajikan rakyatnya. Ujarnya ini terbukti di mana Sarawak kini masih mempunyai reserve sebanyak 29 bilion ringgit walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran sejak beberapa tahun lepas. We still have a reserve of 29 billion with all the pandemic and everything. Sarawak has 29 billion reserve today, the biggest reserve in the whole of Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Dun Sarawak, Kuching pada Jumaat. Menyentuh berkenaan komen pihak yang mengatakan bahawa Sarawak tidak bankrupt kerana telah membatalkan projek transit aliran ringan LRT. Kechiang menegaskan kerajaan negeri sebaliknya melaksanakan projek-projek pengangkutan awam yang lebih bermanfaat. Tegasnya keputusan untuk meneruskan sistem transit aliran automasi ART adalah kerana ia lebih jauh bermanfaat berbanding LRT di mana antara kebaikannya termasuk sistem tersebut tidak memerlukan sebarang landasan fizikal untuk berfungsi. Sementara itu, Adun Batu Kitang itu memberitahu pembangunan sistem pengangkutan Bandaraya Kuching KUTS akan dilaksanakan secara berfasa dengan fasa pertama melibatkan pembangunan dua laluan iaitu laluan Samarahan meliputi jarak 28 km dari Rembus hingga pusat bandar dan laluan Serian meliputi 24 km dari Batu 12 Kuching Serian Expressway hingga Eastmoods. Beliau menambah projek tersebut dijangka beroperasi secara berperingkat sekitar tahun 2025. Dalam perkembangan berlainan, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi 1 Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang berkata sebanyak 9 buah projek menara telekomunikasi telah dilaksanakan di bawah Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication Smart Fasa 1 bagi Dewan Undangan Negeri Dun Maluan. Sementara itu, beliau menjelaskan sebanyak 29 buah menara komunikasi baharu yang akan dibina di Dun Maluan di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela pada tahun 2022. Projek tersebut telah bermula dan kini di peringkat tinjauan tapak. Daripada jumlah tersebut, 2 buah menara dijadualkan siap pada suku kedua tahun 2023, manakala bagi sebanyak 27 buah menara lagi dijadualkan siap sepenuhnya serta akan beroperasi pada suku ketiga tahun 2023. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan, Roland Dwajubin pada persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Jumaat. Datuk Liwan menambah 25 buah lokasi perkhidmatan jalur lebar satelit telah siap kerja pemasangan dan beroperasi di Dun Meluan. Sementara itu, kerja-kerja pembinaan klinik kesihatan Daro perlu dipercepatkan, tegas Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Safi Ahmad. Semasa perbahasan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perin Sri Abdul Taib Mahmud dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Khamis, beliau berkata klinik kesihatan Daro kini sedang beroperasi di tempat sementara iaitu di Rumah Pelawat Hospital Daro sejak insiden kebakaran pada Oktober 2015. Kerja-kerja menembok tanah yang dikategorikan sebagai kerja pembinaan fasa 1 sudah dijalankan pada tahun 2020. Yang lalu namun sehingga sekarang penerusan projek ini belum lagi dilaksanakan. Kerja pembinaan klinik kesihatan Daro ini harus dipercepatkan kerana bangunan sementara yang digunakan pakai sekarang didapati kurang sesuai, kurang selesa dan tidak kondusif. Tambahan pula projek ini merupakan projek penggantian bangunan lama yang telah terbakar. Maka wajarlah diberi keutamaan yang tinggi dan harus disegerakan. Selain itu, ianya juga merupakan klinik kesihatan utama
yang menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit luar dan perkhidmatan penyayang kesihatan ibu dan anak serta perkhidmatan sokongan seperti makmal, farmasi dan rehabilitasi untuk dua buah daerah iaitu daerah Daro dan daerah Matu dengan purata pesakit dalam 150 ke 200 orang sehari. Masih dengan laporan persidangan DUN, sebuah pusat inkubasi khusus untuk usahawan belia memulakan perniagaan dalam bidang inovasi atau digital startup perlu diwujudkan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Satok. Ahli Dewan Undangan Negeri Satok, Datuk Ibrahim Baki berkata, pusat itu perlu bagi membangunkan modal insan di kawasan Satok agar terus menyumbang kepada pembangunan ekonomi setempat secara khususnya dan ekonomi Sarawak secara amnya. Katanya pusat inkubasi itu juga penting untuk perniagaan mereka dikembangkan ke tahap seterusnya dan membantu menyelesaikan isu peniaga yang tidak memiliki premis perniagaan untuk didaftarkan. Melihat kepada masa hadapan adalah perlu bagi modal insan di kawasan ini terus dibangunkan untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi setempat secara khususnya dan ekonomi Sarawak secara amnya. Dengan fokus kepada keusahawanan yang inovatif yang kian dipelopori oleh generasi muda kini adalah perlu untuk kita menyediakan satu pusat inkubasi bagi mereka memulakan perniagaan atau digital startup mereka. Ini penting untuk perniagaan mereka dikembangkan ke tahap seterusnya dan untuk membantu menyelesaikan isu peniaga yang tidak memiliki premis perniagaan untuk didaftarkan. Ini sejajar dengan matlamat strategi pembangunan pasca COVID-19 di mana pembangunan modal insan merupakan salah satu daripada 7 pemboleh ubah enabler untuk membangunkan sektor pembuatan, pertanian, komersial, pelancongan, perhutanan, pelombongan dan perkhidmatan sosial. Datuk Ibrahim berkata demikian semasa mengambil bahagian dalam perbahasan usul penghargaan atas ucapan TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak sempena persidangan DUN Sarawak pada Khamis. Beliau yang juga Ketua Whip DUN Gabungan Parti Sarawak GPS menambah kawasan Satok juga perlu dibangunkan kawasan perumahan mampu milik baru bagi menampung populasi penduduk di DUN itu yang kian meningkat selain kos pemilikan rumah yang sedia ada melambung tinggi. Pada masa yang sama, dengan pertumbuhan populasi di kawasan DUN Satok, ada keperluan untuk membangunkan kawasan perumahan mampu milik baru bagi menempatkan penduduk dengan kos pemilikan rumah yang sedia ada melambung tinggi. Ini termasuk melaksanakan skim pembesaran kampung SPK dan skim penempatan semula SPS. Ahli yang berhormat Gedung sewaktu mewakili DUN Satok telah mengenal pasti kawasan Sungai Maung dan Segedup untuk membina kawasan perumahan mampu milik. Saya mohon agar pelaksanaannya dapat disegerakan demi kepentingan rakyat di kawasan Satok. Terdahulu, Datuk Ibrahim yakin kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari akan melonjakkan negeri ini menjadi kuasa ekonomi dan membawa agenda pembangunannya ke tahap yang lebih tinggi. Ujarnya, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi hidrogen adalah game changer untuk Sarawak yang akan menarik pelabur dengan pasaran global baru sekaligus menjadikan negeri ini lebih progresif dan mampan. Seterusnya, kawalan sempadan di Long Singut, Ulu Sungai Baleh perlu dibangunkan segera bagi memperkukuhkan keselamatan sempadan Sarawak dengan Indonesia. Gesaan ini dibuat Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh, Nicholas Kudi Jantai, semasa membahaskan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Jumaat. Katanya langkah ini semakin penting kerana Ibu Negara Indonesia akan dipindahkan ke lembangan Sungai Mahakam. Pos Kawalan Pasukan Gerakan AM PGA yang terletak di kawasan Berirai kira-kira 170 km dari sempadan Malaysia Indonesia adalah satu-satunya pos kawalan yang berada di sana ketika ini. Bilangan warga negara Indonesia memasuki Sarawak melalui jalan ini semakin bertambah dan akan terus meningkat sekiranya Ibu Negara Indonesia berpindah ke kawasan yang dicadangkan.
Menjelas lanjut, beliau berkata dengan kompleks CIQS, Custom, Immigration, Quarantine Security juga harus dibina dengan segera di tapak Megah 2 TM2 kerana kawasan tersebut merupakan kawasan paling dekat dengan sempadan terletak kira-kira 20 km dari sempadan Indonesia. Turut dipertimbangkan semula katanya adalah cadangan mewujudkan semula Sarawak Ranger untuk membantu anggota-anggota keselamatan yang sedia ada menjaga keselamatan sempadan dan keselamatan awam. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.